Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan manifesto Pakatan Harapan Pemansuhan JST di bawah Malaysia Baru. Saya Asrizam bin Uda, penulis bersama Fauziah binti Ani daripada Jabatan Sains Sosial UTHM. Pendahuluan pengenalan kajian memfokuskan kepada impak pelaksanaan manifesto Pakatan Harapan berkaitan pemansuhan JST serta kesan terhadap kuasa beli rakyat dan pendapatan negara. Latar belakang kajian, GST dikaitkan dengan punca kenaikan harga barang yang menyebabkan peningkatan kos sara hidup yang dijadikan sebagai senjata utama PH. Kenaikan kos sara hidup yang kian meningkat sejak pemerintahan BN selepas pelaksanaan GST merupakan tamparan yang hebat kepada rakyat. Isu GST menyebabkan semangat pendemokrasian semakin mendalam dalam kalangan masyarakat. Penyataan masalah, kesan pemansuhan GST terhadap kuasa beli rakyat dan pengaruh terhadap pendapatan negara dilihat penting dalam memastikan dasar negara dalam sistem pencukai tidak memberi kesan negatif. Rakyat seharusnya cakna dengan dasar pencukaian negara yang dilihat telah diperbaharui dan telah terbukti keberkesanannya dalam mengurus cukai barangan perkhidmatan dengan cekap. Kajian ini mencari kebenaran yang didakwa di mana pemansuhan GST bukan hanya sekadar pemansuhan tetapi langkah kerajaan seterusnya dalam mengemudi salah satu sumber pendapatan negara yang utama. Politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan kerana kedua entiti saling bekerjasama. Sekiranya entiti politik tidak mengawal ekonomi dengan baik, keadaan ini akan memberi kesan kepada ekonomi dalaman dan luaran. Persoalan kajian, apakah pelaksanaan GST meningkatkan hasil pendapatan negara? Persoalan yang kedua, apakah faktor pemansuhan GST? Persoalan yang ketiga, apakah impak pemansuhan GST dan pengaruh GST terhadap kuasa beli rakyat? Objektif adalah untuk mengenal pasti kepentingan GST terhadap pendapatan negara, mengkaji faktor pemansuhan GST, melihat pemansuhan GST, menilai kesan pemansuhan GST terhadap kuasa beli rakyat. Skop kajian, isu pelaksanaan pemansuhan GST merupakan isu hangat kerana ini berkait dengan kuasa beli rakyat serta kemampuan rakyat untuk membeli terutama barangan keperluan asas. Tahun kajian yang dipilih iaitu pada tahun 2015 sehingga 2019. Unit analisis bagi kajian ini adalah rakyat. Kajian ini melibatkan semua golongan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, bagi mengelakkan bias di dalam kajian, masyarakat umum secara rawak dijadikan sebagai bukti dalam statistik Jabatan Perangkaan. Data mentah merupakan bukti utama. Selepas pemansuhan GST dilaksanakan selepas kerajaan PH berkuasa. Kepentingan kajian adalah untuk mengkaji impak pemansuhan GST terhadap kuasa beli rakyat dan pendapatan negara. Kajian ini penting kerana GST merupakan dasar kerajaan yang memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat sama ada pemansuhan GST ini memberikan kesan yang positif kepada kuasa beli rakyat dan pendapatan negara atau sebaliknya. Kajian ini ingin melihat sejauh mana matlamat manifesto Pakatan Harapan tercapai dibantu dengan data statistik yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan dalam menilai kuasa beli pengguna dan komposisi pendapatan negara. Metod kajian yang digunakan adalah kaedah kajian perpustakaan, kaedah temu bual, pengumpulan data, kaedah kualitatif, analisis secara rawak mendapatkan bahan bacaan, isu GST dan SST di dalam artikel jurnal yang berbeza. Kajian ini juga menggunakan data mentah yang daripada data rasmi kerajaan yang diperoleh daripada Jabatan Perangkaan. Analisis data pula menggunakan kaedah analisis tematik yang digunakan untuk menganalisa temu bual yang dilakukan bagi mencari pola dan tema mengenai sesuatu isu yang ditanya kepada informan. Terdapat 6 langkah di dalam analisis tematik. Teori dan konsep asas. Teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat. Franklin dalam karya beliau mengenai teori kedaulatan rakyat atau kedaulatan peraturan rakyat merupakan prinsip bahawa kewibawaan negara dan pemerintahannya diwujudkan dan dikekalkan oleh persetujuan rakyat melalui wakil yang dipilih secara demokrasi yang merupakan sumber keabsahan kuasa politik. Seterusnya, konsep kewangan awam. David Hyman 2010 mendefinisikan kewangan awam sebagai cabang ekonomi yang menyelidik aktiviti ekonomi kerajaan dan kaedah lain untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Kekurangan hasil daripada cukai tak langsung seperti cukai GST menyebabkan perbelanjaan awam akan disekat untuk tujuan penjimatan.
Sorotan literatur pelaksanaan GST di Malaysia. Roslan 2015, latar belakang GST menghuraikan proses pengenalan terhadap sistem GST yang diperkenalkan pada tahun 1988. Impak pelaksanaan GST terhadap pengguna di Malaysia. Menurut Husin 2013, sistem cukai GST dilaksanakan melalui penilaian secara keseluruhan iaitu dari sudut aspek sosial, ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, Malaysia menilai beberapa komponen penting dalam mengukur kualiti ekonomi supaya berjalan dengan lancar. Hasil daripada pendapatan negara dan GST dilihat. Hasil pendapatan berwarna oranye dan di mana pendapatan GST pula dapat dilihat pada bar yang berwarna biru. Pada tahun 2018, GST yang diperoleh berkerajaan adalah sebanyak 25,680 juta. Pada tahun 2018, pemasuhan GST pada 1 Jun digantikan dengan SST menyaksikan menurun kepada 25,680 juta dengan perbezaan penurunan sebelum pemasuhan GST berasaskan tahun 2017 adalah sebanyak 18,609 juta. Penurunan yang ketara kerana berlaku transisi GST kepada SST. Penurunan sebanyak 42% pada tahun 2018. Namun, hasil pendapatan kerajaan persekutuan meningkat pada 220,410 juta pada tahun 2017 kepada 232,883 juta. Menurut pakar ekonomi Moody Analytics, Katrina L, pemasuhan GST menyebabkan kebergantungan terhadap cukai berasaskan petroleum meningkat. Kenyataan ini jelas menunjukkan peningkatan terhadap kebergantungan cukai pendapatan semakin meningkat, bertujuan untuk menutup lompang kewangan selepas pemasuhan GST. Seterusnya, belanjawan 2018, cukai tidak langsung 22.8. Seterusnya, kita lihat pada tahun 2019, cukai tidak langsung menurun kepada 13.10. Seterusnya, kita lihat kepada cukai tidak langsung pada tahun 2020, iaitu sebanyak 15.9%. Belanjawan 2018 menunjukkan cukai tidak langsung sebanyak 22.8. Selepas pemasuhan GST, cukai tidak langsung menurun kepada 13.10%. Pada belanjawan 2020, cukai tidak langsung meningkat sedikit kepada 15.10%, namun tidak melepasi 20%. Kebergantungan terhadap cukai pendapatan dilihat meningkat pada belanjawan 2020 yang merekodkan peningkatan kepada 45.10% selepas pemasuhan GST. Belanjawan 2019 juga merekodkan peningkatan hasil bukan cukai iaitu 27.20% berbanding belanjawan 2018 yang menunjukkan sebanyak 17.20%. Perumusan, pemasuhan GST yang dilihat hasil campur tangan politik memberikan impak yang jelas berdasarkan rajah dan memberikan impak dari segi pendapatan cukai tak langsung yang mana menurun secara mendadak jika dibandingkan sewaktu pelaksanaan GST. Walaupun hasil pendapatan negara meningkat, pemasuhan GST dilihat tidak mempengaruhi belanjawan negara, namun kebergantungannya kembali kepada komponen asal, di mana tujuan asal pelaksanaan GST adalah untuk mengurangkan kebergantungan terhadap cukai pendapatan dan cukai petroleum khususnya. Faktor pemasuhan GST. Menurut Dr. Yusof, kajian menunjukkan 4 faktor mengapa harga barangan terus meningkat selepas pelaksanaan GST. Faktor yang pertama, keadaan kepatuhan para peniaga terhadap GST yang masih rendah. Yang seterusnya, penguatkuasaan yang lemah daripada pihak yang berwajib menyebabkan manipulasi harga dalam pasaran. Yang ketiga, keadaan pemahaman yang masih rendah oleh para peniaga, pengguna dan pihak berwajib terhadap GST. Yang keempat adalah tekanan harga yang berpunca daripada kelemahan nilai mata wang ringgit yang mengakibatkan harga import lebih mahal. Rosman 2019, antara faktor pemasuhan GST adalah berpunca daripada faktor politik. Beliau menambah punca utama pemasuhan GST adalah desakan rakyat yang menjurus kepada kepentingan politik. Pegawai Kastam Rosman Yusof 2019 menyatakan bahawa faktor luaran seperti sikap ketidakpatuhan yang ingin mengambil kesempatan menjadi punca kenaikan harga barangan.
Penguatkuasaan GST yang lemah juga dinyatakan oleh ketiga-tiga informan. Impak pemasuhan GST. Vikram, pemasuhan GST juga akan meleburkan projek yang dirancang sebelum ini yang dibiayai oleh cukai pendapatan yang tinggi. Pemangsaan GST mengakibatkan projek termasuk sekolah, hospital, jalan raya dan perkhidmatan awam lain seperti program subsidi untuk orang miskin seperti Kedai Raya Satu Malaysia terpaksa dihentikan operasi. Kerajaan terpaksa meningkatkan tambang MRT, LRT yang selama ini ditampung oleh sistem GST sebagai hasil tambahan untuk mengurangkan harga tambang pengangkutan awam. Informasi sistem pencukaian dan pemodenan sistem pencukaian negara tidak dapat dicapai. Analisis kuasa beli rakyat daripada tahun 2015 hingga tahun 2019 semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Misalnya, hampir setahun pelaksanaan SST, matlamat utama untuk meningkatkan kuasa beli rakyat dilihat masih kurang berjaya dalam mengawal harga barangan. Pemasuhan GST yang bertujuan untuk meningkatkan kuasa beli rakyat tidak terlalu ketara seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.5. Selain itu, pengaruh pemasuhan GST terhadap kuasa beli rakyat menunjukkan pengurangan indeks. Namun, peningkatan berlaku selepas setahun pelaksanaan SST. Rumusan, pengkaji mendapati kebergantungan terhadap cukai pendapatan dan cukai petroleum yang tidak menentu hasil yang diperoleh semakin meningkat. Hasil analisis temu bual daripada terhadap ketiga-tiga informan berpendapat GST adalah tidak perlu. Pemasuhan GST adalah tidak perlu dan hanya penambahbaikan serta penguatkuasaan undang-undang sahaja yang perlu dipertingkatkan. Temu bual juga mendapati peningkatan harga barang asas bukanlah daripada pelaksanaan GST semata-mata, namun faktor luaran seperti sikap peniaga, kemerosotan nilai mata wang ringgit yang menyebabkan harga barangan terus meningkat. Kesimpulan, kajian menunjukkan kuasa beli rakyat Sabah tahun menurun dengan peningkatan indeks harga pengguna setiap tahun. Faktor seperti sikap peniaga yang ingin memaksimumkan keuntungan menjadi salah satu faktor kenapa sistem pencukaian GST digunakan sebagai senjata untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Pemasuhan GST tidak mampu meningkatkan kuasa beli rakyat selagi peniaga tidak mematuhi peraturan dan pihak kerajaan tidak menguatkuasakan undang-undang yang sewajarnya. Bukan saja faktor dasar kerajaan yang menjadi punca kenaikan harga barangan, tetapi peniaga-peniaga besar yang memonopoli pasaran menggunakan transisi sistem percukaian sebagai alasan untuk meningkatkan harga. Ketiga-tiga informan menunjukkan pemasuhan GST adalah tidak perlu dan hanya penambahbaikan dalam sistem serta meningkatkan lagi penguatkuasaan sistem cukai sedia ada dalam mengurangkan pembaziran pertukaran dasar kerajaan yang menelan kos yang agak tinggi. Pihak kerajaan adalah perlu untuk mengawal monopoli peniaga-peniaga besar yang meniagakan barang asas seperti barangan makanan yang dilihat merupakan salah satu langkah dan kaedah untuk mengawal peningkatan harga yang kian mendadak. Secara keseluruhan, kajian ini mendapati bahawa pemasuhan GST adalah tidak perlu kerana GST merupakan sistem moden yang telah disesuaikan seiring dengan perubahan zaman. Sekian, terima kasih.